Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar semua? Dah lama saya rasa tak live. Rindu kat korang. Okay, saya petang ni bersiaran daripada rumah mak saya kat Pantai Hill Park. Okay, sementara tunggu anak tengah swimming. Okay, hari ni saya nak cerita sikit bab adab dan keberkatan, adab dengan guru dan keberkatan seorang guru. Okay, saya terpanggil nak ceritakan perkara ni sebab kita semua mesti pernah ada guru kan. Tak kira lah guru sekolah ke, guru universiti ke, okay, ataupun ada join mana-mana kelas yang mana kita menerima ilmu daripada orang tu. So orang yang kita terima ilmu tu adalah guru kita kan. So saya terpanggil lah nak cerita sebab saya pun seorang pendidik juga kan. Tapi bukanlah nak kata nak cakap apa kehebatan ke apa, bukan nak cakap pasal kehebatan. Saya nak cakap yang saya rasa saya terpanggil nak cakap ni sebab saya rasa saya berada di mana saya berada sekarang ni. Dan apa yang saya telah capai dalam hidup sekarang ni adalah salah satunya adalah berkat daripada doa guru saya. Guru-guru yang telah mendidik saya daripada saya kecil sampai dewasa. Termasuklah ibu bapa saya sendiri. Bermula dengan ibu bapa sebagai guru saya. Okey, sehinggalah saya meningkat dewasa, terlalu banyak guru-guru yang hadir dalam kehidupan saya yang telah membentuk diri saya sekarang ni. Dan saya percaya apa yang saya capai hari ni bukanlah 100% daripada usaha saya sendiri, tetapi banyak daripada doa-doa, sumpahan-sumpahan doa daripada guru saya yang mana sangat berkat, sangat sangat makbul lah. Okay? Dan menyebabkan saya mencapai apa yang saya nak. Yes, ubat lalok dah habis dah Masyi. So ni bila dah lalok dah rehat, dah timbul satu kesedaran. So rasa semangat nak share. Okay, tiba-tiba hari ni teringat dekat mentor saya, Puan Diana Tahir. Dan dia adalah salah seorang guru mentor saya yang banyak membantu saya lah breakthrough. Dan saya tak lupakan guru-guru saya yang sebelum ni, okay, yang banyak membentuk saya juga. Okay. Cuma ni hari ni saya nak cerita satu kisah ni berkenaan dengan guru. Sebab saya tengok kebanyakan sekarang ni ramai orang yang tak mungkin tak tahulah sama ada dia tak perasan ke ataupun tak mengambil berat tentang adab dengan guru, ataupun tidak tahu bahawa berkatnya seorang guru ni. Pensan tadi di tim masuk dalam mimpi ke? Semua masuk. Dengan kau sekali masuk, Masyi. I miss you all. Okay, so saya nak cerita satu kisah. Okay, nak dengar tak kisah ni? Saya dulu suka juga, saya dulu suka juga masuk pertandingan bercerita. So hari ni saya nak asah bakat bercerita sikit. Okay, ada satu kisah zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Okay, ni seorang ulama lah. Okay, so dalam zaman Syekh Abdul Qadir ni ada seorang hamba Allah ni, dia sangat busuk hati ataupun dengki dengan Syekh Abdul Qadir ni. Jadi dia cari jalan macam mana aku nak fitnah Syekh Abdul Qadir ni. So suatu hari hamba Allah ni dia pergi tebuk lubang dinding kat rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ni. Masa tu bila dia tebuk lubang, maka dia bolehlah intai ke dalam kan, melihat apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir ni. Okay, nak tahu. Okay, Syekh Abdul Qadir ni ketika tu sedang makan. Okay, dia tengah makan. Dan dia ni, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ni diceritakan dia suka makan ayam. Dia suka makan ayam. Siapa kat sini suka makan ayam?
Saya ni hari ni dapat makan ayam, dah kena puasa daripada semalam kan. Hari ni dapat makan ayam. So Syekh Abdul Kadir ni dia suka makan ayam, dan dia makan, biasanya dia akan makan separuh sahaja. Dia makan ayam, dia makan separuh, dan selebihnya dia akan bagi kepada anak muridnya. Jadi melihat peristiwa tu, hamba Allah tadi yang sedang mengintai tadi, dia pergi kepada bapa anak murid Syekh Abdul Kadir tadi dan menceritakan peristiwa yang dia nampak tadi. Dia beritahu si bapa, dia kata, kamu tahu tak yang anak kamu diperlakukan seperti pembantu atau diperlakukan seperti kucing, macam hamba, makan lebihan makanan yang dimakan oleh Syekh Abdul Kadir. Jadi si bapa tadi berasa tidak puas hati, dan dia pun pergilah berjumpa dengan Syekh Abdul Kadir Al-Jalani. Okay, dia jumpa guru anaknya. Dia kata, wahai Tuan Syekh, saya ni menghantar anak saya untuk belajar ilmu agama supaya dia boleh menjadi ulama suatu hari nanti. Bukannya untuk dijadikan hamba ataupun diberlakukan seperti kucing. Si bapa tadi meluahkan rasa tidak puas hati kepada Syekh Abdul Kadir. Okey. Kemudian Syekh Abdul Kadir pun menjawab. Dia menjawab, kalau begitu ambillah anakmu. Jadi Syekh Abdul Kadir pun si bapa tadi pun ambillah anaknya kembali. Okey, dia ambil anak dia, dan dalam perjalanan pulang, si bapa tadi tanyakan kepada anak, wahai anakku, okey, dia tanya, bukan tanya peristiwa yang pasal makan tu, dia menguji anaknya. Okey, dia menguji anaknya, dia menyoal soal hukum hakam. Dia nak uji, betul ke anak dia ni sebenarnya dijadikan pembantu? Adakah anaknya tak belajar apa-apa daripada Syekh Abdul Kadir tadi? So ditanyakan beberapa soalan, dan kesemua soalan yang ditanya tadi oleh si bapa tadi dijawab dengan tepat dan betul. Jadi bapa tadi termenung sekejap. Dia terfikir yang ternyata bahawa anak dia ni sebenarnya dah banyak ilmu-ilmu yang dipelajari oleh daripada Syekh Abdul Kadir Jalani ni, dan dia pun rasa macam bahawa yang dia telah bersangka buruk dengan Syekh Abdul Kadir. Lepas tu kemudian Syekh Abdul Kadir ni si bapa tadi tu buat keputusan untuk menghantar semula anaknya kepada Syekh Abdul Kadir. Waalaikumsalam Zira. Aku tengah seronok bercerita. Okey. So dia nak hantar balik pulang anaknya untuk kembali menjadi anak murid Syekh Abdul Kadir tadi. Ketika sampai, si bapa dia kata, wahai Tuan Syekh, aku ingin menghantar kembali anakku kepadamu. Terimalah anakku kembali sebagai anak muridmu. Okay. Syekh Abdul Kadir pun menjawab, bukan aku tidak mahu menerima anakmu, tetapi Allah telah menutup hatinya untuk menerima ilmu, dan Allah juga telah menutup futuhnya untuk menerima ilmu. Syekh Abdul Kadir menjawab macam tu. Jadi nampak tak kesan dia sebenarnya? Bila seorang ayah tidak mempunyai adab terhadap guru anaknya, Allah telah tutup pintu hati anaknya untuk menuntut ilmu. Maksudnya efek dia adalah kepada anak tersebut. Disebabkan tidak beradabnya seorang bapa terhadap guru, maka yang menjadi mangsa adalah anaknya sendiri. Okey? Jadi Syekh Abdul Kadir Al-Jalani menjawab bahawa bukan dia tak nak terima, tapi Allah dah tutup pintu hati anaknya untuk menerima ilmu. Maka nampak betapa pentingnya adab tu dengan seorang guru. Walaupun kita bukan anak murid, mungkin dengan
guru anak-anak kita ataupun guru sesiapa sahaja. Okey? Jika kita tidak ada adab, maka orang lain akan menerima kesan. Kan? So saya teringat ada satu lagi kata-kata ulama, okey, yang mengatakan bahawa satu sahaja prasangka buruk terhadap gurumu akan menyebabkan Allah haramkan segala keberkatan yang ada pada guru tu kepadamu. Satu saja kita panggil satu sahaja prasangka buruk terhadap guru boleh menghilangkan. Allah akan haramkan segala keberkatan yang ada pada guru kepadamu, kepada kita. Sekiranya ada satu sahaja prasangka buruk. Tengok betapa pentingnya beradab, betapa pentingnya keberkatan. Sebab saya sangat percaya bahawa kebolehan saya yang ada pada saya sekarang ni untuk deliver ilmu-ilmu kepada anak murid saya ni adalah sebab keberkatan-keberkatan daripada guru-guru saya yang telah mengajar saya. Saya bukanlah pelajar yang terlalu excellent ataupun consistently cemerlang ke apa. Tapi saya percaya itulah keberkatan sebenarnya. Keberkatan tu something yang you tak boleh nampak secara fizikal, tapi you boleh rasa. Nak tahu ilmu tu berkat tak berkat, you boleh implement, you boleh badani ilmu tu. Dengan ilmu tu, you boleh breakthrough banyak macam benda. You boleh memberi manfaat pada orang lain. Itu keberkatan tu something yang saya rasa dia memberi exponential ataupun enormous benefits to others. Bila orang lain dapat manfaat daripada you dengan ilmu you, maka itulah keberkatan pada saya. So hati-hatilah dengan adab terhadap guru. Walaupun sekecil-kecil benda kita tak perasan kan, kadang-kadang kan mungkin kita tak perasan. Always seek forgiveness. Kita selalu ditekankan dengan menghormati ibu dan ayah. Betul, itu sangat betul. Tetapi ada satu lagi insan yang sangat penting, yang memainkan peranan penting dalam hidup kita dan yang perlu kita hormati, yang perlu kita cari keberkatan adalah guru kita. So ini ingatan buat saya sendiri juga. Semoga hidup kita sentiasa dalam keberkatan, dan saya percaya bahawa doa-doa daripada ibu bapa, guru-guru ni lah yang akan membentuk kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan yang lebih baik dalam hidup kita lah. Saya percaya apa yang ada, apa yang perkara baik, rezeki yang datang semua ni ada bahagian doa-doa daripada mereka kepada saya. Mungkin begitu juga dengan anda. Kita tak tahu, kadang-kadang rezeki yang datang tu mungkin hasil berkat doa-doa guru, ibu bapa ataupun orang-orang yang telah berbuat baik ke sebelum ni kan. Siapa-siapa saja. Okey, yang Allah telah makbulkan. Okey, terima kasih kerana menonton. Semoga kita semua dipelihara dan menjadi orang yang sentiasa beradab dengan sesiapa sahaja. Saya pun masih lagi belajar. Saling ingat mengingatilah sesama kita. Amin, amin. Okay, thank you Mashi for watching. Okay, semoga hidup kita semua diberkati. Okay, dunia dan akhirat. Alright, itu saja daripada saya. Nanti jumpa lagi next live. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.